Indeks harga pengguna IHP pada bulan Februari 2025 menunjukkan peningkatan berbanding bulan Februari 2024. Manakala bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP Februari 2025 menunjukkan peningkatan daripada Januari 2025. Menurut Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi, ia didorong oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. IHP pada bulan Februari 2025 menunjukkan peningkatan 0.01% berbanding bulan Februari 2024 didorong oleh peningkatan sebanyak 0.2% bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan pula menunjukkan penurunan 0.7%. Peningkatan bagi indeks bukan makanan adalah terutamanya disumbangkan oleh kenaikan harga-harga pakaian dan kasut dan restoran dan hotel, terutamanya pada harga perkhidmatan catering. Sementara itu, penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan adalah didorong oleh penurunan harga daging ayam dan penurunan harga ikan segar daripada negara-negara pembekal. IHP mengukur perubahan harga bakul barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Jumlah nilai ekspor bagi tahun 2024 meningkat 1.9% didorong oleh peningkatan indeks nilai unit ekspor dan indeks volume ekspor. Dalam siaran media mengenai indeks perdagangan barangan antarabangsa suku keempat 2024 dan tahunan 2024 negara Brunei Darussalam, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik mengongsikan peningkatan indeks nilai unit ekspor disumbangkan oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang dan bahan api galian, manakala indeks volum ekspor meningkat disebabkan oleh peningkatan bahan api galian, bahan kimia dan minuman. Pada suku keempat 2024, indeks volum ekspor menurun sebanyak 4.1% berbanding suku keempat 2023. Jumlah nilai ekspor juga menurun berbanding suku keempat 2023. Indeks nilai unit ekspor turut mencatatkan penurunan berbanding suku tahun sebelumnya. Jumlah nilai import bagi tahun 2024 pula mencatatkan penurunan 2.6%. Ini disebabkan oleh penurunan indeks nilai unit import sementara indeks volum import meningkat. Indeks nilai unit import menurun disebabkan oleh barang-barang keluaran kilang, bahan kimia dan bahan api galian. Manakala peningkatan indeks volum import didorong oleh barang-barang keluaran kilang, jentera dan kelengkapan pengangkutan dan bahan api galian. Indeks nilai unit import mencatatkan penurunan sebanyak 13.2%. Penurunan didorong oleh penurunan nilai unit import barang-barang keluaran kilang, bahan kimia dan bahan api galian. Manakala indeks volum import pada suku keempat 2024 meningkat 0.8% disumbangkan oleh barang-barang keluaran kilang diikuti pelbagai barang keluaran kilang dan makanan. Indeks perdagangan barangan antarabangsa menunjukkan perubahan nilai unit dan kuantiti komoditi import dan ekspor di negara ini dalam tempoh tertentu. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang di eps.mofe.gov.bn. Keluaran tahunan industri makanan negara Brunei Darussalam merangkumi sektor pertanian dan perikanan meningkat sekitar 41% dari RM525 juta pada tahun 2017 kepada RM742 juta. Dalam rangka Hala 7 Pembangunan Industri Makanan dan mengukuhkan sekuriti makanan negara, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah mengenal pasti 6 komoditi utama iaitu beras, ayam, telur ayam, daging, sayur-sayuran dan ikan. Dalam tempoh 3 tahun kebelakangan, negara mencapai 8% tahap sara diri bagi sektor padi, 103 bagi telur ayam, daging ayam 100%, daging kerbau dan lembu sekitar 2.3%, sayur tropika sekitar 72% dan ikan sekitar 74% tahap sara diri.
tahap sara diri padi pula meningkat dari 4.8% pada tahun 2017 kepada purata 8% dalam tempoh 3 tahun kebelakangan. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada pengusaha dan peladang terus komited bagi meningkatkan tahap pencapaian sara diri bagi komoditi tersebut. Peningkatan pengeluaran komoditi-komoditi utama diharapkan dapat memperkukuh sara diri makanan negara, mengurangkan kebergantungan import, menstabilkan harga, memastikan bekalan mencukupi serta merangsang pertumbuhan industri pertanian dan perikanan tempatan yang menyumbang secara signifikan kepada keluaran dalam negara kasar. Meskipun mengusahakan tanaman secara kecil-kecilan, namun penggunaan kaedah hidroponik membantu seorang pesara di daerah lain untuk menghasilkan produk tanaman berkualiti. Terletak di Kampung Sungai Tali Lumut, daerah Blaid, inisiatif Taman Mini Hidroponik Awang Haji Hasdan bin Haji Ibrahim pada awalnya hanya sekadar mengisi masa lapang. Namun setelah melihat hasil tanaman yang memberangsangkan dan menerima sambutan daripada penduduk kampung, menjadi pendorong untuk membina taman mini hidroponik. Lihat ada pipe di rumah, pipe itu panjang 18 kaki. Ini apa buat dah ni? Jadi, baik buat dah. Lihat YouTube dulu. Lihat YouTube cara-cara buat sayur di hidroponik. Paling senang lah kalau ikut. Jadi buat sendiri. Belanja buat rumahnya ni saja 1,000 lebih. 1,000 lebih. So tu beli pipe tu kan sebatang dulu mula-mula 18 naik sampai sekarang sampai 30. Selain menerima tempahan daripada pengusaha tempatan, tanaman hidroponik Awang Haji Hasdan juga dihantar ke kedai-kedai runcit berdekatan dan ada juga pembeli yang datang terus ke kediaman beliau. Awang Haji Hasdan juga bersedia untuk memberi tunjuk ajar mengenai kaedah penanaman hidroponik kepada sesiapa yang berminat untuk mempelajarinya. Anak muda, sementara menunggu kerja, buatlah sesuatu yang baik, berfaedah. Meringankan bebanan ibu bapa tadi di rumah. Orang dapat hasil sedikit, bangga, ibu bapa pun bangga. Setelah mengikuti kursus Agrobis Plus pada tahun 2019, kini seorang lepasan pelatih Pusat Pembangunan Belia berhasil mengusahakan syarikat tanamannya sendiri, mula mengusahakan syarikat Cahaya Agro pada tahun 2021 di kawasan IBTE Wasan secara sementara. Kini Awang Muhammad Wafiuddin bin Karim mengusahakan ladang di kawasan kemajuan pertanian Lampaki dengan keluasan 5 ekar. Syarikat milik Awang Muhammad Wafiuddin mengusahakan tanaman secara vertigasi bagi tanaman lada, terung dan melon. Dalam setahun kadang kami dalam kasar saya lah 2 ke 5 tan setahun lah. InsyaAllah tahun ini kami target cuba meningkatkan lagi lah penghasilan syarikat lah. Modal pertama dalam 1,000 ke 2,000 dulu. So ikro pelan-pelan lah. Dari sikit, dari 500 and then makin naik lah. And then aku menggunakan sistem vertigasi. A bit cost lah sebenarnya. Costnya tinggi sikit, tapi ia punya yield tu hasilnya mantap lah. Pada tahun 2024, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia juga telah memberikan tapak inkubator dengan keluasan 0.7 ekar di pusat berkenaan. Pada 2024, diorang ada bagi microgrant lah, ada pihak syarikat sebanyak 5,000. Dari 5,000 itulah saya berkembang dari mengusahakan di sini menggunakan sistem vertigasi. Sebenarnya kenapa aku menanam lada ni, satu one off ya, salah satu tanaman yang payah ditanam di Brunei lah. Bukan payah, tapi penjagaannya itu amat susah lah. Mempunyai harapan untuk mengembangkan lagi syarikatnya, belia tempatan ini juga berhasrat mencuburi bidang penanaman padi dan buah-buahan.
Daging lalap Afrika atau lebih dikenali sebagai biltong yang hanya terdapat di Afrika kini boleh diperolehi di negara ini. Jika biltong Afrika mempunyai rasa yang enak, apa kurangnya daging lalap Afrika versi tempatan keluaran syarikat Biltong Bros? Pengalaman melawat ke Afrika Selatan menjadi langkah permulaan kepada pemilik Biltong Bros untuk menghasilkan daging lalap cita rasa Brunei. Dengan mengekalkan ramuan asal, biltong versi tempatan dihasilkan dalam 4 perisa untuk menepati cita rasa masyarakat tempatan. Proses pembuatannya begitu mengutamakan kebersihan. Biltong ini kira daging karing. Daging karing tapi style South Africa. Orang panggil biltong sana. Tapi kami panggil daging lalap. Tapi cara membuat lainlah, ada lain sikit. Biltong kalau membuat, ia marinate sehari and then kami gantung, ia karing for about 4-5 hari lah. And then kami potong, makan terus. Aku anang minat daging lalap apa semua. Aku bawa ke Brunei lah, and then pasal habis sudah aku makan itu, aku buat sendiri. And then ada kawannya, apa tu? So, cubalah bagi diorang. Nyaman je, kalau jual aku ni lah. Dari 200 pet seminggu, Biltong Bros kini menyasarkan untuk meningkatkan lagi pengeluaran produknya untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan. Berjarih, berkarih, berlurih menjadi pegangan dan inspirasi seorang pengusaha dari daerah Tutong dalam mengendalikan sebuah kafe yang berkonsepkan santai. Kafe tersebut menggabungkan cita rasa moden dan menyajikan kuih-muih tradisional. Mula beroperasi sejak tahun lalu, tamu kafe terletak di bangunan komersial Bukit Bendera Pekan Tutong milik Daing Hajah Aziati binti Haji Ibrahim, merupakan seorang jurutera di sebuah syarikat swasta. Baginya, mencuburi bidang perniagaan merupakan minat yang mendalam. Our punya speciality is our freshly brewed coffee and also kami ada matcha drinks as well. Dan itu kami gabungkan dengan sesuatu yang tradisional, iaitu kuih-muih Melayu yang ada di kaunter kami ini adalah supply-nya daripada home base. Mostly-nya, kebanyakannya adalah daripada suri rumah tangga. Menggabungkan cita rasa moden dan tradisional, tamu kafe tidak sekadar menyediakan hidangan tetapi turut memberi sokongan kepada komuniti setempat. Bagi kami, Bisai juga ada orang-orang Brunei sendiri yang melayan customers, especially kalau customers kami, kalau pagi itu banyaknya orang tua-tua lah. Dan di sini bukannya akan sekadar mencari duit. Di sini ni, we are building characters. Building characters artinya, di mana-mana lepas ini kalau ada opportunity yang lebih bagus untuk dorang bekerja, they are already instilled that values and integrity dorang sebagai pekerja. Kesungguhannya mempelajari membuat barangan kraft tangan dari kulit tidak menghampakan apabila ianya memberi pulangan yang menggalakkan. Inilah yang dijalani oleh seorang belia yang kini mengendalikan usaha membuat beg dari kulit menerusi brandingnya Atelier Lai. Atelier Lai, brand Atelier Lai ditubuhkan pada tahun 2021. So, I think 2 tahun lepas COVID tu. So, saya mempelajari leather crafting ni selama dalam 3 ke 5 tahun lah. Saving duit and then as well as macam mempelajari skills dengan ilmu pengetahuan tentang leather crafting. So, apa yang membuat saya untuk membuka bisnes ni adalah daripada mama bapa saya lah. Berusia 28 tahun, Awang Muhammad Lai Jazmi bertekad untuk terus belajar dan fokus kepada kraft tangan serta mendapatkan jenis kulit yang berkualiti. Mengenai pasaran, dia akan mempelajari trend tempatan dahulu sebelum melangkah ke pasaran antarabangsa. And I think skills are very important lah for youth belia-belia kita ni di Brunei ni. I think di Brunei ni I would say Bruneians have a lot of potentials in terms of what kira macam menghalusi skills diorang lagi. Yeah, I think itu saja.
Tudung atau hijab merupakan perhiasan yang wajib dipakai oleh wanita Islam bagi menutup aurat mereka. Fashion tudung juga semakin berubah seiring dengan peredaran zaman. Salah sebuah perniagaan tudung diusahakan oleh belia tempatan mengambil peluang tersebut untuk menjana pendapatan. SriMersing.bn yang diusahakan bersama oleh Dayang Fatin Afifah binti Haji Abdullah dan Dayang Sri Mastina binti Jaafar berjinak-jinak dalam perniagaan tudung bawal secara home base di Kampung Mulaut. Pelbagai reka bentuk tudung tersedia dengan ukuran bidang 45, antaranya floral dan abstrak. Awal-awal macam cuba-cubalah tadi cuba balik macam jual tudung, mana tahu orang mahu kan. Sekali Alhamdulillah jual, dia disangka-sangka sambutan tu banyaklah yang mahu jual kan. Dan kami start tu tahun lepas. Kami start sudah buat tudung yang ada nama Sri Mersing di bawahnya lah. Macam yang di belakangan ni lah ada nama semua. Selain itu, aksesori tudung turut dijual bagi menambah lagi gaya pelanggannya ketika mengenakan tudung pilihan mereka. Walaupun kebanyakan pelanggan SriMersing.bn memberikan maklum balas yang positif dengan kualiti tudung yang diberikan, Dayang Fatin Afifah dan Dayang Sri Mastina turut berdepan cabaran perniagaan. Cabaran-cabaran seterusnya ialah seperti macam customer lah. Ada yang membooking and then tiba-tiba last minute cancel. Ataupun bookingnya lama sudah tapi pembayarannya memang indah dorang itulah. Mendatangkan stok tu ada cabaran-cabarannya juga, seperti macam lambat datang, stok sudah habis and then tudung belum lagi sampai-sampai. Pengusaha bersama SriMersing.bn berharap agar perniagaan yang diusahakan ini akan terus berkembang di masa hadapan dan produk yang dijual lebih dikenali ramai. Bagi orang ramai ingin mengetahui desain tudung terkini keluaran perusahaan tersebut, ikuti akaun media sosial SriMersing.bn. Kain cotton kamu